Mari kita bersama-sama satukan hati kita berdoa. 我们来同心进入祷告。 Kiranya hati yang bersyukur memuji Tuhan, Tuhan temukan dalam diri kami. 但愿主发现我们的心充满了感恩， Bukan situasi yang lancar membuat kami berterima kasih kepada Tuhan, 不是在顺境的时候我们才来感谢主， namun dalam berbagai macam peristiwa yang terjadi, 但是透过各种的这个事件发生， ajar kami selalu bersyukur dalam Tuhan. 教导我们仍然在主里存着感恩的心。 Karena hidup kami bukan ditentukan dengan situasi dan kondisi, 因为我们的生命不是决定于我们四周围的这个情况， tapi hidup kami berdasarkan kepada Yesus Kristus. 但是我们的生命的焦点是放在主耶稣基督的身上。 Tuhan berkati ibadah pada hari ini. 主啊，求你祝福今天早上的崇拜， Kiranya hati Tuhan dipuaskan, 但愿我们能满足主的心， Tuhan dimuliakan. 荣耀主的名。 Curahkan berkat-Mu pada setiap kami. 主啊，求你赐福给我们每一位。 Biarlah hati kami adalah tanah yang subur, siap menerima, menyambut firman-Mu. 好，让我们的心就好像肥沃的土壤，来接受主你的话语栽种在我们的心。 Kami berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. 我们祷告，祈求是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Kita bersyukur pada Tuhan hari ini boleh beribadah di hari Sabat, hari perhentian. 我们感谢主，在这个主日里，我们可以来到主的面前来敬拜他。 Kita membuka kitab suci kita dari kitab Bilangan pasal yang ke-12. 我们打开我们的圣经，是在民数记第12章。 Dalam beberapa minggu kita memikirkan akan kitab Bilangan. 在这个几周内，我们就思考这个民数记。 Nah, minggu lalu kita telah menyelesaikan Bilangan pasal 11. 上一周呢，我们已经思考了这个民数记第 Dan hari 10章。 ini kita memikirkan Bilangan pasal ke-12. 今天我们就来思想民数记第12章。 Tentu karena waktu hari ini ada baptisan, maka saya hanya akan mengupasnya dari ayat pertama dan ayat yang kedua saja. 因为今天有这个圣洗礼，所以时间有限，我只来探讨第1跟第2节。 Demikian firman Tuhan, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Mandarin. 民数记12章第1、第2节，摩西娶了古时女子为妻，米利安和亚伦因他所娶的古时女子，就毁谤他，说：难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？这话耶和华听见了。 Saya ulang ayat kedua, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? 再读第2节，难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？ Demikianlah pembacaan firman Tuhan. 读经到此， Saudara, seorang bapak gereja pernah meneruskan atau mencetuskan sebuah ide, yaitu khotbah yang berjudul yaitu Seven Deadly Sins. 弟兄姐妹，有一位就是这个教会之父呢，他曾经在他的讲道中提到了这个7宗罪，就是致命的罪， 7 dosa yang mematikan. 就是7个致命的罪。 7 dosa yang sangat serius dalam pandangan Tuhan. 当然，在主的眼里，这是非常严厉的， Saudara 这 perlu 个 tahu 严肃 bahwa 的罪。 dosa ini ternyata dosa ini bukan dosa-dosa yang kemudian tanda petik spektakuler yang sangat menyeramkan. 但是其实这个罪不是那种很非凡、看起来非常可怕的罪。 Ternyata dosa-dosa ini adalah dosa yang sehari-hari. 原来这些罪都是我们每天都 Dosa yang 会经历 akrab 到 dengan 过的， kehidupan kita sebagai manusia. 跟我们身为人的生命当中非 Nah, 常 apa 熟悉 saja 的罪。 dosa-dosa itu, saudaraku? Apa saja dosa-dosa 这 itu? 些罪是什么罪呢？ Yang pertama adalah kesombongan. 第一，骄傲。 Saya percaya tidak seorang pun yang kebal daripada namanya kesombongan. 我相信没有一个人对这个骄傲有免疫力 Yang 的。 kedua adalah iri hati. 第二，嫉妒。 Dari kecil anak-anak pun ada envy. 小孩子从小就有嫉妒的心。 Yang ketiga adalah kemarahan. 第三，愤怒。 Sekali lagi sesuatu yang sangat dekat dengan kita, saudaraku. 这些都是与我们非常接近的。 Yang keempat adalah kemalasan. 第四就是懒惰， Nah, anak-anak muda seringkali malas sekali. 年轻人常常会懒惰， Malas belajar. 懒惰学习 Yang tua malas bekerja. 老的懒得工作。 Jangan lupa, sebuah dosa, saudaraku itu. 不要忘记，这些都是罪， Dan itu dosa yang mematikan sekali. 这
这就是致命的罪。 Yang kelima adalah kerakusan. 第五就是贪吃。 Nah, minggu lalu kita telah mempelajari bilangan pasal 11. 上一周我们探讨了这个民数记11 Bagaimana 章， umat Allah itu kemudian umat yang greedy, dia begitu rakus sekali dengan makanan. 在那里我们看到上帝的子民对这些食物 Dan 非常贪吃。 berikutnya, yang keenam adalah keserakahan. 第六就是贪婪。 Setelah kerakusan bicara soal makanan, 如果这个贪吃是谈到跟食物有关， tapi keserakahan bicara soal apa? Soal materi. 但是贪婪是跟物质有关。 Dan terakhir adalah hawa nafsu. 最后一个就是情欲。 Seringnya 7 dosa yang kemudian akrab dengan kita, tetapi sesuatu yang serius di dalam pandangan Tuhan. 这个7个罪呢，跟我们非常这个亲近、非常熟悉的， Nah, 但是 pada 在 hari 主的 ini- 眼里是非常严厉的。 Dan pada hari ini kita bersama-sama memikirkan dosa dari bilangan 12, yaitu dosa yang kedua yang namanya envy atau iri hati. 今天我们在这个民数记12章那边所看到、所探讨的这个罪，就是嫉妒的这个罪。 Saudara, apa sih iri hati itu? 弟兄姐妹，嫉妒是什 Nah, 么呢 sebelum？ kita menelusur lebih jauh, kita perlu tahu bahwa ternyata envy itu tidak sama dengan jealous. 如果我们要更深入的去探讨有关于这个嫉妒的罪呢， banyak 这个 orang- 嫉妒跟这个羡慕是不一 Banyak 样 orang 的。 salah kaprah, envy itu sama dengan jealous. 有些人就是误解了，这个嫉妒跟羡慕是一样的。 Kamu gak boleh cemburu dong. 你不可以羡慕嘛， Saudara, cemburu dan iri itu berbeda. 弟兄姐妹，羡慕跟嫉妒是不一样的。 Yang namanya jealous itu belum tentu negatif. 所谓的羡慕不一定是负面的事， Bukankah Allah kita adalah Allah yang jealous? 岂不是我们的上帝是羡慕的吗？ Kita mencatat kita adalah Allah yang cemburu adanya. 所以我们的上帝是羡慕的。 Tetapi yang namanya envy atau iri hati itu pasti negatif. 如果我们谈到嫉妒的话，这一定是这个负面的事情。 Envy selalu negatif. 嫉妒的心一定是负面的。 Nah, izinkanlah saya akan memberikan sebuah definisi yang gampang kita pahami untuk mengkontraskan antara envy dengan jealous. 让我允许我一个简单的讲解，有一个这个明确的这个对比，对于这个嫉妒跟羡慕。 Saudara, jealous itu berarti begini kira-kira gampangnya. Kita menginginkan sesuatu yang memang adalah hak kita. 比如说，我们是想要一些属于我们的东西， Tuhan adalah Tuhan yang layak disembah. 我们的上帝是配得我们去敬拜的， Kita beribadah kepada Dia adalah hal yang wajib. 我们敬拜他是我们的义务， Karena itu adalah haknya Tuhan. 因为那个是上帝的权利。 Tuhan layak menerima puji dan sembah kita. 上帝是配得到我们的赞美 Kita wajib 敬拜的， beribadah kepada Dia. 我们也有义务来 Karena 敬拜 Allah 他， berhak menerimanya. 因为上帝是配得到 Ketika 这一切 seseorang 的。 tidak menyembah kepada Tuhan, 当一个人不敬拜主的时候， ketika dia beribadah kepada yang bukan Tuhan, 当时他敬拜别的神的时候， Allah cemburu. 我们的这个上帝会有这个羡慕， Itulah jealous. 这个就是所谓的羡慕。 Tetapi berbeda dengan namanya envy. 但是跟这个嫉妒呢是不一样 Envy 的。 berarti Anda menginginkan sesuatu, Anda ingin merebut sesuatu yang bukan hak kita. 嫉妒呢，就是想去得到一些不属于他的东西 Kita。menginginkan kepunyaan orang lain. 我们是想去拥有别人的东 Dan 西， mungkin Anda nggak punya. 你可能你没有这些东西， Atau sebaliknya, 或者相反的， kita menginginkan kepunyaan orang lain di mana kita sudah punya, tapi Anda nggak puas. 相反的，你想得到别人的东西，其实这些东西你都拥有了，但是你还 Lihat Anda 不满 orang lain 足。 berprestasi, 我们看到别人有好的成绩， mendapatkan scholarship, 看到他们拿到这个奖学历 kita iri. 我们就嫉妒。 Padahal anak kita juga adalah pemberian Tuhan. Anak kita adalah pemberian Tuhan juga. 我们的孩子也是上帝所赐给我们 Tetapi 的， setiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda. 但是我们每个人都有不同的这个能力， Namun kita menginginkan kepunyaan orang lain 但是我们想去拥有别人的东西， yang mungkin kita miliki juga, 或许那个东西我们也有的， tetapi kita tidak puas dengannya. 但是我们却没有一个满 Setelah 足的 itulah 心。 envy. 这所谓的嫉妒， Nah, pada hari ini kita bersama-sama memikirkan mendalami topik yang namanya envy, yang adalah dosa yang serius dalam pandangan Tuhan ini. 今天我们要更深入的去了解有关于这个嫉妒的这个罪，在主眼里是非常严肃的。 Ada 3 hal yang kita mau pelajari bersama. 有3件事情我们一起来学习的。 Kita berharap Tuhan menjauhkan envy dari diri kita. 我们求主使这个嫉妒的心远离我们。 Yang pertama, 第一， ternyata envy adalah sesuatu yang
tersembunyi. 原来这个嫉妒的心是隐藏的， Ini dosa yang tidak terlihat, saudaraku. 这个罪是看不见的。 Pada umumnya yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang kelihatan. 一般所谓的罪是显而易见的， Ya, saya ulang ya. Pada umumnya namanya dosa itu kelihatan. Oh, kita bisa mendeteksi, bisa mengenali. 一般呢，所谓的罪是容易看得见的，我们可以觉悟到，可以看得到的。 Misalnya kemarahan. 比如说这个愤怒， Kita masih ingat ya, itu dosa, saudara. Kemarahan itu dosa. 愤怒是罪。 Nah, ketika orang marah kita mudah mengenali, wah dia marah ini. 如果有人对我们发愤怒的时候，我们容易 Dia 看得 matanya 见， melotot barangkali. 可能他的瞪着用眼睛瞪 Wajahnya 着我 jadi 们， merah. 他的脸变红， Nadanya tinggi. 他的声音变高， Jantungnya berdebar-debar. 他的心脏跳得很快， Mudah dikenali, saudaraku. 很容易认识的。 Tetapi iri hati berbeda. 但是如果嫉妒的心是不一样， Ketika seseorang iri dengan sesamanya, 当一个人嫉妒别人的时候， tidak ada orang yang tahu. 没有人知道的， Betul? 是吗 Gak？ada yang tahu, saudaraku. 没有人知道， Bahkan dengar baik-baik. 甚至 Dirinya pun yang sedang iri. Dia gak sadar bahwa dia sedang envy. 甚至他自己都没有察觉到，他对别人有嫉妒的心。 Saudaraku, envy itu tersembunyi. 弟兄姐妹，这个嫉妒的心是隐 Tidak 藏的， kelihatan. 看不见的， Bahkan tidak disadari. 甚至我们自己也不觉悟到， Tidak disadari, saudaraku. 没有觉悟到。 Envy bersembunyi dalam ruang hati manusia yang paling dalam. 这个嫉妒的心是隐藏在我们人的最深处的那个心里面。 Bilangan 12 memperlihatkan sebuah kisah betapa Miriam, wanita yang bernama Miriam, dia envy kepada saudaranya bernama Musa. 这个民数记12章那边告诉我们说，有一位女人叫米利安的，她是对摩西存有嫉妒的 Padahal 心。 mereka keluarga, saudaraku. 其实他们都是一家人， Dia iri sekali, saudaraku. 她很嫉妒。 Dari mana asal mula cerita ini, saudaraku? 她这个故事是从哪里开 Nah, 始 kisah 的？ ini tidak bisa dilepaskan daripada bilangan pasal 11. 这个故事不能脱离这个民数记11章。 Kita udah membahasnya minggu lalu khotbah pasal 11 bilangan. 上一周我们已经讨论过民数记 Saya akan 11 banyak 章， mengkaitkan dua pasal ini. 我要把这个2章的这个经节把它连在一起 Di。dalam pasal 11 kita menemukan bahwa satu kali Musa dia mengangkat 70 tua-tua bagi bangsa Israel. 第11章那边有一天呢，就是摩西就是选了有70位长老们。 Musa sebagai seorang pemimpin, leader besar, 摩西身为一个伟大的领袖， dia perlu rekan kerja yang baik, 他需要好的同工们 yang mendukung, yang menyokong pelayanan dia. 来帮助、来支持他的侍奉的。 Maka dia sebagai pemimpin, dia punya kuasa, 所以他身为领袖，他有权利， dia punya otoritas, 他有主 dia 权， punya wewenang. 他有权利， Dia mengangkat 70 tua-tua. 所以他选了70位这个长老们， Dia tidak melibatkan siapapun. 他没有跟别人参与 Dia 在 nggak 内， tanya kepada Miriam, kepada Harun, 他没有去问米利安或者亚伦， karena bukan porsi mereka. 因为这是不是他们的 Miriam 分内， punya tugas tersendiri. 这个是他自己的 Harun 工 punya 作 tugas yang lain. 亚伦有他自己的工作， Sementara pemilihan adalah wewenang Musa. 选这个长老是他的权利。 Wah, rupa-rupanya ini masalahnya yang kemudian muncul dalam diri Miriam. 原来这个问题就存在米利安的这个心里了。 Saudara Miriam marah dia. 米利安就生气， Dia tersinggung, saudaraku. 他生气不高兴。 Perhatikan, di balik kemarahan dia, 我们注意到，在他的这个 di 愤 balik 怒的背后， ketersinggungan dia, 在他的这个生气的 ada 背后， sesuatu yang menggerogoti. 有一些东西正在 Ada sesuatu yang 搅扰， menggerakkan dia. 有推动他的 Apakah itu? 是什么呢？ Envy. 就是嫉妒。 Ternyata akarnya Miriam tuh envy. Dia iri dengan kepemimpinan Musa. 这个米利安呢，这存有这个嫉妒的心，他嫉妒摩西的这个带领，他的 Saudara, 领 saya 导。 mencoba berimajinasi menggambarkan bagaimana perasaan gejolak batin wanita yang namanya Miriam itu. 我们有一个想象来描述这个米利安，他是怎么样存有这个对摩西嫉妒的 Dia 心 mulai 呢？ berkata, emang cuman dia doang yang leader. 他可能这样子说：难道只有他是我们的领袖 Saya 吗？ dan Harun juga pemimpin loh. 我跟亚伦也是领袖。 Kenapa dia nggak cari kami ketika memutuskan 70 tua-tua tersebut? 他说：为什么摩西当他去选70位长老的时候，不找我们来参与在内呢？ Saudaraku, envy itu kemudian berkecamuk dalam hati Miriam 这个嫉妒的心一直在存在这个米利亚的心 dan 里， membawa dia kepada kenangan-kenangan di masa lalu. 一直带到他回想过去的事情。
Apa yang muncul dalam benak Miriam? 在米利暗的脑海里出现了什么呢？ Sebuah dialog terjadi dalam batin Miriam. 在他的心里产生了一个对话。 Miriam berkata, bukankah saya adalah kakak yang tua? 他可能心理上正在说：“我岂不是 Saya 最 ini anak 大的 pertama, anak 姐姐吗？ sulung. 我是最大的孩子 Saya，ini senior loh. 我最资深的， Itu adik itu. Adik. 他是我的弟弟， Paling bungsu lagi. 他最小的弟弟。 Apakah dia lupa siapakah yang menjaga dan merawat yang namanya baby Moses ketika berada di atas keranjang, di atas sungai Nil, di bawah ancaman Raja Mesir yang kejam? 难道他忘记吗？当这个摩西还在婴孩放在篮子里，在这个尼罗河的时候，是谁照顾他？是我啊！ Saudara, bukankah Miriam adalah orang yang berjasa bagi Musa? 岂不是米利暗对摩西来讲是他的恩人吗？ Wanita berkata, saya punya kredit. 这女人说：“我有功劳， Saya punya andil dengan pria yang satu ini. 我对他有这个有权利。 Dari kecil saya membesarkan anak ini. 从小我就抚养他长大， Sekarang setelah besar, 现在已经长大了。 kok dia jadi pemimpin? 为什么是他成为领袖 Saya 呢？ dicuekin, 他忽略了 saya 我， diabaikan. 他不关心，忽略了 Saya 我。 punya andil. 其实我也有这 Aku 个 leader 分量， juga. 我也是领袖。 Saudaraku, envy. 嫉妒 Dan proses ini 这个过程 tersembunyi dalam diri Miriam. 隐藏在米利暗的心里， Bahkan dia pun tidak menyadari akan envy tersebut. 甚至他自己都没有觉悟到这个嫉妒的心藏在他 Secara 心里。 logika dia tahu leader Tuhan angkat Musa. 这个他的逻辑知道是上帝拣选摩西成为领袖， Secara knowledge dia tahu jauh. 知识上他知道， Tapi hati dia, 但是他的心里， batin dia, 他的心 ruang yang ada envy itu, 他的心里有一个地方存有嫉妒的心， dia belum deal. Dia belum bisa menerima. 他还不能接受。 Saudaraku, envy adalah sesuatu yang tersembunyi dalam ruang yang paling dalam diri kita. 嫉妒呢，是隐藏在我们的内心深处的， Dan seringkali engkau dan aku tidak menyadarinya. 常常我们自己都没有觉悟到。 Saudara, berhati-hati dengan envy. 弟兄姐妹，我们要对这个嫉妒非常小心， Dia tersembunyi, saudara. 它是隐藏的， Dia bersarang di ruang yang paling dalam, 它藏在内心深处的， di mana engkau dan aku seringkali tidak menyadari. 常常你我都没有觉悟到。 Oleh karena itu engkau perlu mengizinkan Tuhan memeriksa hati kita. 因此呢，你我都必须允许上帝来检查我们的心。 Jangan ngomong, saya nggak iri, saya baik-baik saja kok. 我们不要说我好好的，我没有嫉妒。 Saudaraku, itu sesuatu yang tersembunyi. 弟兄姐妹，嫉妒是隐藏的， Kamu nggak sadar, saudaraku. 你不觉悟到的， Padahal batin kamu bergejolak. 你的心在那边动摇。 Minta Tuhan 求主 periksa hatiku. 监察我的心， Bersihkan ruang-ruang yang paling dalam, yang gelap. Yang mungkin di sana envy itu bersarang. 求主来洁净我们那内心深处最黑暗的地方，有可能那个地方就是存有嫉妒的心。求主来洁净。 Saya suka dengan satu disiplin rohani yang namanya examen prayer. Doa pemeriksaan. 我很喜欢有一个就是所谓的信心激励的这个习惯，就是我们有一个检查求主的祷告。 Secara jujur tiap hari kita perlu memeriksa hati kita. 诚实说，我们必须每一天都要检查我们每个 Apakah 的心， hatiku bersih? 是否我的心洁净了？ Apakah hatiku udah mulai melenceng? 是否我的心开始有偏离了呢？ Saya ketemu satu kata dari teman saya dari Medan, Dr. William, namanya kalibrasi. Hati perlu terus dikalibrasi. Apa kalibrasi itu? Dienolkan, dikembalikan ke dalam standar yang seharusnya. 我从我的朋友他说了一句话：我们的心呢，要常常要把它去平衡一下，要就把它这个归零。 Terlalu sering hati kita bengkok, saudaraku. 我们的心常常是弯曲的。 Kita mohon Tuhan memeriksa, khususnya dalam hal ini, sesuatu yang tersembunyi, yang tidak kita sadari itu. 我们要求主来检查我们的内心的深处。 Yang kedua, 第二， ternyata envy itu bukan hanya tersembunyi, tetapi adalah sesuatu yang menghancurkan orang lain.
这个嫉妒的心呢，不只是隐藏的，而是一个会毁灭别人的东西。Setelah poin 1 terjadi sebuah dialog dalam diri Miriam. 这个米利暗呢，在他的心里面有自己产生的对 Sekarang dia 话。 mulai nggak tahan, dia mulai mengekspresikan keluar. 现在呢，他开始忍不住了，他要把它表达出来， Dia cari Harun. 他就去找亚伦， Wah, dia memprovokasi Harun. 他就去煽动这个 Dia 亚伦， mempengaruhi Harun. 影响亚伦。 Nah, kita perlu tahu Harun adalah pria yang kurang berprinsip. 我们也知道亚伦是一位 Ya, 没有原则的男 ini 人。 Harun adalah imam yang kemudian dia tidak punya prinsip yang teguh. 这个亚伦他的信心没有一个坚固的这个原则， Ini orang yang gampang dipengaruhi. 这个人是非常容易被人家煽动的。 Kita mengingat peristiwa anak lembu emas, patung lembu emas itu. 我们记得这个金牛犊像的事件， Ketika Musa bertemu dengan Tuhan menerima hukum Allah, 当这个摩西与上帝面对面来接受这 maka 个 bukankah 上 di 帝的诫 tangan 命的时候， di tangan Harun, praktek penyembahan berhala terjadi di tengah-tengah umat. 然后在亚伦的这个领导之下，就产生了拜偶像的事情。 Saudara, Harun tidak bisa mempunyai prinsip, dia diatur, didrive oleh keinginan umat Allah pada hari itu. 亚伦他没有一个原则，那一天他就受到这个以色列民的这个煽动。 Nah, hari itu kemudian Miriam mempengaruhi Harun. 那一天米利安就影响了亚 Miriam 伦， katakan, yuk kita bersepakat. 他说：“我们来合手， Kita mau lawan Musa. 我们要抵挡摩西。” Oke, kata Harun. 亚伦说：“好， Gimana caranya? 要什么样的方法？” Mereka putar otak, saudaraku. 他们就想一想， Ada ide kami. 有一个意见， Kita mau angkat satu isu yang menarik. 我们要说出一个事件 Kita mau goreng itu isu yang sangat-sangat seksi. 这个事件呢，我们要把它去炒 Isu 作。 apa itu? 这个是 isu 有什么 tentang 事件呢？ Status pernikahan Musa. 就是有关于摩西这个婚姻的 Wah, 身 kita 份， menemukan lobangnya, celahnya Musa. 我们就找到一个漏洞了，对摩 Lalu 西的 kemudian 漏 mereka 洞。 berdua turun di tengah-tengah rakyat banyak. 他们就来到这个群众面前， Lalu mereka berorasi. 他们就在那边说 Mereka 话。 berkata, tuh lihat pemimpin kita Musa. Lihat pemimpin kita yang namanya Musa itu. 我们来看这个摩西，我们的领袖， Perhatikan siapa istrinya. 我们要注意他的妻子是谁， Istri Musa siapa? 摩西的妻子是谁？ Apakah dia wanita yang sebangsa dengan kita? 是否他妻子是跟我们同族类的 Apakah 人 dia 呢？ orang yang kemudian adalah orang Israel, umat pilihan 是 Allah? 否他是以色列民、上帝的选民呢？ Ternyata dia adalah orang kafir. 原来他是外邦人， Dia wanita asing. 他是这些外邦人女 Saya 子。 menafsirkan istri Musa dalam hal ini adalah Sipora. 我想这个所谓的在前面所谈到的 Dia 这个 orang 摩西妻子 asing, 希波 bukan 拉， orang Israel, saudaraku. 他是外邦人，他不是以色列民 Nah,。perhatikan kata asing adalah kata yang sensitif bagi umat Allah pada hari itu. 我们来看这所谓的外邦人对以色列民当时是非常敏感 Saya 的事 kembali 情。 dalam Bilangan pasal 11. 回到这个民数记11章， Di dalam ayat keempat. 在第4节那边， Ada sekelompok orang yang oleh Alkitab Perjanjian Baru versi Indonesia 在这个印尼这个圣经的新的翻译版本里， pasal 11 ayat keempat. 民数记11章第4节那里， Itu Indonesia pakai kata kurang bagus, kata bajingan. 印尼的翻译版本用了一个不是很好的这个 Saya 字 boleh，tanya 就是写 bajingan。 Mandarin ngomong apa itu? 如果华语的这个翻译版本，他说是闲杂人， Siapa itu? 闲杂人ya orang yang nggak ada kerjaan lah, yang Oh, nggak ada kerjaan ya. Oke. yang suka. Kurang pas. Yang betul siapa kebajingan dalam ayat keempat Bilangan 11 adalah orang-orang yang bukan Israel. 这个闲杂人就是所谓闲杂人，不是那些以色列民的， Mereka orang asing 这是外邦人， yang tinggal di Mesir, 他们是住在 kemudian nebeng dengan Israel, Exodus. 他们住在埃及，但是当以色列人从埃及出来 Dan 的时候，一起出 melalui 去， mereka lah kelompok inilah kemudian mempengaruhi Israel, kemudian melawan Tuhan, komplain dengan Tuhan. 所以他们就跟以色列民一起来抵挡上帝。 Nah, pasal 12. Maka kata asing yang didengar oleh umat langsung mengingatkan mereka pengalaman pasal 11. 所以在12节那边谈到这个11节的这个事件，他们就想起了那时 Mereka 候发 berkata, 生的事。 waduh istri Musa ini orang asing loh ternyata. 他们说，原来摩西的妻子是外邦人， Ini berbahaya sekali ini. 这非常危险， Bisa merusak kita.
会破坏我们的。 Saudaraku, envy itu menghancurkan seorang. 这个嫉妒呢，会毁灭一个人。 Dalam hal ini, Musa dihancurkan dengan keirian hati daripada Miriam. Dalam hal ini, iri hatinya Miriam itu menghancurkan Musa. 在这件事上，这个米利暗他嫉妒的心呢，破坏毁灭了摩西。 Setelah saya membayangkan ketika ketika Miriam ini menunjuk-nunjuk, membongkar status pernikahan di depan publik. 我在想象，当这个米利暗用他的手指来指责这个摩西在众人面前的时候， Saya membayangkan Musa itu tertunduk, 我能想象这个摩西可能正在低头， nggak ada pembelaan. 没有为自己辩护， Dia tertekan, saudara. 他受到逼迫， Dia down sekali. 他非常低落。 Dari mana saya mengatakan konsep itu? 我从哪里可以知道有这样的事 Kalau Anda 情？ membaca ayat 1 sekali lagi bagian B. 如果你在读这个第一节的后半 Musa 节， yang adalah penulis kitab ini. 摩西是写这个经文 Dia 的作者， menggambarkan, ekspresikan perasaan dia. 他就表示了当时他的感受 Dia。berkata, sebab memang ia, yaitu dirinya, telah mengambil seorang perempuan Kus. 他说：“因他所起的古死女子， Seolah-olah Musa berkata begini, iya, 好像摩西正在说： iya, memang saya menikah dengan orang yang bukan Israel. 是的，我所起的妻子不是以色列民， Tapi ini kan masa lalu. 但是这个是过去的事 Ini 嘛， fakta yang gak bisa dibatalin. 这个是不能去取消的事实。 Musa cuma tertunduk. 摩西只能低头。 Saudaraku, envy itu menghancurkan orang lain. 嫉妒的心会毁灭别人， Betapa sadisnya orang yang iri hati, saudara. 有嫉妒心的人是那么可怕的， Berhati-hati. 我们要小心。 Bukan hanya Musa yang dihancurkan, 他们不止毁灭摩西而已， tanpa sadar. 他们不知不觉 Tanpa 中， sadar. 他们不知不觉中， Envy dalam diri Miriam. 米利暗嫉妒的心， Dia menghancurkan bangsa Israel. 他也正在毁灭以色列民。 Ya, Miriam nggak sadar, saudaraku. 是的，他没有觉悟到。 Saya berimajinasi. 我正在想象， Kalau andai kata pada hari itu, 如果那一天 orasi daripada Miriam memprovokasi umat, 米利暗煽动这个群众的话， umat mulai berpikir, waduh, istri pemimpin kami pernikahannya tidak kudus. 民众如果想说，哦，我们的领袖摩 Ini orang 西 asing 他的婚姻不圣 Ini 洁， berbahaya 他是 ini. 外邦人，是危险的。 Lalu mereka mengatakan, kami mau ganti pemimpin. 然后他们如果说好，我们要替换我们的领袖， Turunkan Musa. 就要摩西下台， Biarkan Harun sebagai pemimpin kami. 就让亚伦变成我们的领袖。 Ayat kedua mengatakan apa? 第二节那边说什 Mereka 么？ berkata, emang cuman Musa doang yang dengar Tuhan bicara? 他们说：难道耶和华单以摩西说话吗？ Tuhan juga ngomong dengan kami. 上帝也是向我们说话吗？ Maka umat bersimpulan, turunkan Musa, ganti Harun saja. 所以他们做一个结论把 Lebih 摩西 suci 推下 orang 来换成亚伦， Pernikahannya lebih kudus. 他的婚姻更圣洁， Tidak ada orang asing di dalamnya. 在他的婚姻里没有这个外邦人。 Saudaraku, jikalau itu terjadi, 如果这事件发生的话， bukankah kehancuran di depan bangsa ini? 岂不是以色列民的面前就正在要面临毁灭了吗？ Semua adalah gara-gara envy. 这一切都是因为嫉妒的心。 Saudaraku, maka ayat kedua bagian terakhir kalimat paling bawah. 第二节这个后半节那里说， Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. 这话耶和华听见了， Tuhan langsung bertindak. 耶和华马上行动， Tuhan marah besar. 耶和华发怒， Apa yang Tuhan lakukan? 耶和华做了什么？ Kalau Anda membaca terus kisah cerita di ayat-ayat bawahnya, 如果你接下来读下面的几个经 Tuhan 文， menghukum Miriam. 上帝惩罚米利暗， Tuhan nggak main-main, saudaraku. 这个上帝不开玩笑， Envy adalah dosa yang serius dalam pandangan Tuhan. 在主的眼里，嫉妒是非常 Tuhan 严 tidak 厉 pernah 的罪 anggap。remeh yang namanya envy. 上帝从来不轻看这个嫉妒的罪。 Hukuman apa yang diterima oleh Miriam? 米利暗所受的惩罚是什么？ Dia terkena kusta. 他患上这个大麻风病。 Pada hari itu, pada zaman itu, kusta adalah penyakit yang merupakan tanda orang berdosa. 在那时代呢，患上大麻风病的人是象征他是一个罪人。
tanda dia adalah orang yang dihukum oleh Allah. 就是象征那个人正在被上帝处罚。 Lebih jauh, 更 Anda 远的 lihat, 说， Alkitab mengatakan dengan narasi yang jelas, dia kena kusta berwarna putih seperti salju. 他患上这个大麻风病，并且像雪白一样那么白。 Ada sebuah permainan kata, kok kontrasannya menarik sekali di sini. 在这里有一个很强烈的一个对比， Putih seperti salju. 就是像雪那样白。 Itulah kustanya Miriam. 这就是米利暗所患上的大麻风。 Pertanyaannya, siapa yang diserang oleh Miriam ini? 问题是说，米利暗所攻击的是谁？ Musa. 摩西。 Sesungguhnya siapa diserang? 其实他是攻击谁？ Istri Musa. 就是 Siapa 摩 istri 西的妻子。 Musa? Siapa istri Musa? 摩西的妻子是谁？ Sipora. 希波拉。 Wanita yang berkulit hitam. 她的皮肤比较 Anda lihat, ini 黑 hitam 的皮肤， dikontraskan dengan putih oleh Tuhan. 所以上帝就以这个 Saudara, apa 白 ini semua 来做一 ini? 个强烈的对 Apa arti 比。 semua ini? 这个什么意思 Seolah 呢？ Tuhan membongkar isu sampah itu. 好比就是上帝正在揭开这个毁谤的 Tuhan 这个谣 katakan 言， Musa tidak bersalah. 好像上帝正在说摩西没问题。 Wanita Sipora itu, sekalipun dia orang kafir, dia tidak ada masalah. 这个被希波拉这位女人，虽然她是外邦人，她也没有问题。 Siapa yang bermasalah? 有问题这是谁？ Yang kata kusta. 就是这个大麻风， Miriam yang bersalah. 就是米利暗有错， Miriam yang berdosa. 米利暗有罪， Envy. 嫉妒。 Sebenarnya tidak ada alasan bagi Miriam untuk menyudutkan status pernikahan Musa. 其实米利暗没有理由来指责这个摩西的这个婚姻。 Setelah Musa menikah ini udah di masa lalu. 摩西的婚姻是在过 Lah 去 kenapa 了， baru sekarang diangkat? 为什么现在才来把它揭 Maka 开？ problemnya bukan istri Musa. 所以问题不是 Tapi 摩西的妻 problemnya 子， adalah apa? Dosa yang tersembunyi, envy. 问题是说是米利暗藏着那个嫉妒的心的那个罪。 Lagi pula, istri Musa memang bukan orang beriman pada awalnya. Tetapi Keluaran mencatat, akhirnya Musa membawa dia beriman kepada Allah Yahweh. 是的，这摩西的妻子希波拉，她不是信主的人，她是外邦人。但是摩西起了她，就带领她到上帝的面前，并且她也是信了上帝。 Berhati-hati dengan envy, saudaraku. 我们对这个嫉妒的心要小心。 Sadar atau tidak, itu menghancurkan orang lain. 你觉悟或不觉悟到，这个嫉妒的心会毁灭别人。 Mau rekan bisnis, 在这个生意上， mau sahabat lama, 我们的朋友、 mau keluarga, 我们的家人、 mau orang tua. 我们的父母亲， Ketika envy menguasai dirimu, 当嫉妒充满了我们的心的时候，掌控我们的时候， engkau tidak akan segan-segan untuk melibas dan menghabisi orang itu. 你就会毫不犹豫的会去毁灭别人。 Hati-hati dengan envy, saudaraku. 对这个嫉妒的心要很小心。 Saya tutup poin 2 dengan pernyataan daripada surat Yakobus. 我要结束今天祷告，以这个雅各书3章那里， Ketika ada iri hati, 当你有这个嫉妒的心的时候， mementingkan diri sendiri. 你就是只注意到自己的利益的时候， Orang yang envy, dia pasti ingin jadi orang yang menjadi center daripada segala sesuatu. 嫉妒的人，他一定想自我为中心的人。 Di sanalah muncul perbuatan-perbuatan jahat dan kekacauan. 那在那里就会产出这个行恶的行为。 Saya percaya lihat wajah-wajah yang hadir hari ini bukan wajah-wajah yang sadis kok, bukan. 相信弟兄姐妹看到你们面孔，你们都是 Ini 良善的人， wajah orang-orang saleh, orang-orang baik semua. 你们都是良善虔诚的人。 Amin. 阿门。 Amin. Anda ngomong musuh, saya sih iri, cuma enggak sekejam Miriam lah, enggak begitulah. 可能你会对牧师说：“牧师，我可能有嫉妒的心，但是没有像米利暗那么严 Enggak 重嘛。 mungkin lah saya kemudian hantam libas saudara saya, enggak mungkin lah. 我不可能去毁灭我自己的亲人嘛，我 Saya 的 percaya 弟兄 jemaat 姐妹 Pluit。orangnya baik-baik sekali. 我也相信我们的会友都是好人， Tapi jangan lupa ada poin ketiga, saudara. 但是不要忘记有第3点， Apa tuh envy? 嫉妒是什么？ Bukan hanya tersembunyi, 不只是隐藏， bukan hanya menghancurkan orang lain, 不只是毁灭别人， tapi yang ketiga, 但是第3， envy itu menghancurkan dirimu sendiri.
嫉妒也是毁灭了你自己。 Jangan pikir dengan envy kemudian kamu mendapatkan sesuatu. 你不要以为你有了嫉妒，你会得到一些东西。 Envy membiarkan sukacita terampas dari dalam hidup kita, saudaraku. 嫉妒会使你内心的喜乐被抢夺，会不见掉。 Karena waktu saya nggak berpanjang, saudaraku. 因为时间的这个有限。 Saudara Miriam dan Harun, dia kehilangan sukacita dalam hidupnya. 米利暗跟亚伦在他的生命里失去了他喜乐的心。 Padahal mereka berdua adalah orang yang penting dalam pandangan Tuhan. 其实他们两个人在上帝的眼里是 Tuhan 重要的 memberikan 人物。 karunia dan privilege pada mereka. 上帝赐给他们一些独特的恩赐， Ada berkat khusus untuk dirinya, saudaraku. 他们的身上有一个独特的、特别的恩赐。 Bukankah Harun adalah imam besar? 岂不是亚伦也是大祭司吗？ Sebuah jabatan yang terhormat sekali. 是非常一个尊贵的位置，很重要的。 Siapa Miriam? 米利暗是谁？ Keluaran 15 mencatat. Dia adalah pemimpin paduan suara yang membawa ratusan ribu orang umat untuk memuji Tuhan. 米利暗呢，在出埃及记那边告诉我们，他是一位带领诗班的人，他带领上千个人来赞美上 Saya 帝 kira 的。 tidak ada gereja yang punya paduan suara sebanyak ini. Betul? 我相信没有一个教会有那 Paling 么 berapa? 多诗班成员， 200,000 orang? 最 Saya pernah 多 ke 200、1000 saya pernah ke Korea. 诗班成员。 Ada 我 satu 到 choir, 韩国 satu gereja, 1000 paduan suaranya. 有这个诗班，他的成员大概有1000人。 Miriam satu-satunya mengadakan konser akbar. 米利暗是唯一一个带领非常 Ratusan 庞 ribu orang menyembah Tuhan. 大的诗班，成员大概有 Di 10 bawah 万多个人， kepemimpinan Miriam. 在他的带领之下， Artinya dia orang besar, orang hebat, saudaraku. 这表示他是一个伟大的人。 Tetapi 但是 envy 嫉妒 membuat dia menginginkan hak orang lain. 使他要去拥有别人的权 Dia 利， merampas kepemimpinan Musa. 他要抢夺上帝的领袖的权利， Itulah envy, saudaraku. 这所谓的嫉妒， Perhatikan baik-baik. 我们要好好的注意。 Ketika dia berusaha merampas kepemilikan Musa, 当他是想办法去抢夺 pasti gagal. 摩西的领袖的时候，一定是失败的， Pasti gagal. 一定失败， Bukan hanya gagal, saudaraku. 不只是失败， Dirinya pun 他自己， yang diberi karunia oleh Tuhan, 上帝赐给他恩 yang 赐 diberi 的， berkat oleh Tuhan, 上帝赐给他祝福， dia tidak mampu menikmatinya. 他自己没办法去享受， Jong, kosong, saudaraku. Nggak dapat apa-apa dia, saudaraku. 空洞，什么都得不到。 Betapa tersiksanya orang yang envy. 这样有嫉妒心的人是多么的受苦的。 Ada orang, maka ada sebuah kalimat, mudah-mudahan saya 5 menit lagi selesai. Ada sebuah kalimat mengatakan envy itu adalah seni. Seni apa? Untuk menghitung berkat-berkat punyanya orang. Tapi dia tidak pernah menghitung, mengingat berkat Tuhan atas dirinya. 有一句话说，嫉妒是什么？嫉妒是这种艺术，什么艺术呢？是去整期会计算别人祝福，而忘记了计算从上帝赐给他祝福的这个艺术， Ironi bukan? 非常的讽刺。 Tuhan beri dia berkat, 上帝赐给他祝福， tapi tidak mampu menikmati. 但是却不能去享 Yang 受。 ada itu apa? 有的是什么？ Mau ambil punya orang. 想去抢夺别人的， Dia tersiksa. 他非常的受苦。 Jonathan Edwards mengatakan, Jonathan 这样子说， bukankah karena envy? Bukankah karena envy? 不是因为嫉妒， Lucifer. 这个 Lucifer Kalau kita menafsirkan Lucifer dengan kasus ini, dia tidak menikmati surga. 他这个 Lucifer 这位天使，他 Dia 没有， envy dengan Allah. 他在这个天国里，他对 Dia 上帝有 berkata, 嫉妒 kenapa 的 Tuhan 心。 nomor 1, saya bukan nomor 1. 他说：“为什么上帝第一不是他？ Maka Tuhan buang dia dari surga. 所以上帝把他赶出到从这个天国里把他赶出去。 Envy membuat Lucifer tidak menikmati surga. 就是因为嫉妒的心，使这个 Lucifer 没办法享受天国。 Envy membuat Hawa tidak menikmati Taman Eden. 也又是嫉妒的心，使这个夏娃没办法享 Iblis 受这 berkata, 倚天园。 kamu akan menjadi seperti Tuhan.
魔鬼对他说：“你会变成 So 像 tanpa 上帝。” sadar, Hawa dia pingin kayak Tuhan. 所以不知不觉中，夏娃也想变成像 Dia 上 envy 帝。 dengan Tuhan tanpa dia sadari. 他没有觉悟到，他想变成像上帝一样。 Dan envy tidak membuat dia kemudian bisa menikmati taman Eden yang Tuhan berikan. 所以嫉妒的心使他之后没办法享受这个伊甸园。 Saudaraku, berhati-hati dengan envy. 弟兄姐妹，我们对嫉妒要非常小心。 Waktunya habis. 时间过了， Saya tutup dengan sebuah konklusi. 我做一个结论。 Dari awal saya berbicara dengan konsep yang mungkin agak kental, dengan konsep-konsep yang padat sekali. Sekarang saya akan konklusikan dengan hal yang praktis. 现在我有一个比较实际、实用的这个说法来做一个结 Setelah 论。 Anda berkata musuh, saya tahu envy nggak boleh. 可能你会说嫉妒不可以， Tapi tersembunyi itu. 但是它是隐藏的。 Bagaimana? Kalau saya nggak sadar bagaimana? 如果没有觉悟到，那怎么办？ Apa solusinya? 它这方法解决方法是什么？ Ada dua hal saya bagikan sebagai penutup khotbah ini. 有两件事情。 Yang pertama, saudaraku, 第一， saudara minta kepada Tuhan. 弟兄姐妹，你们求主， Tuhan, tuangkan kasih yang limpah, yang besar di dalam hatiku. 求主赐给我们这大的慈爱，在我们的心里，在我们的生命里。 Saudaraku, hanya kasih Tuhanlah yang mampu membuat hidupmu menjadi hidup yang penuh. 弟兄姐妹，只有上帝的爱能使你过一个丰盛的生活。 Minggu lalu saya berkhotbah di PIK. Discontent, tidak puas, tidak puas. Kenapa nggak puas? Sebenarnya real contentment, kepuasan sejati adalah apa? Bersifat spiritual. 上周我在 Big 那边讲到有关于不满足的心。所谓不满足，就是对自己没有那个满足的 Engkau 心。 nggak bisa, tidak mungkin kau bisa mengisi dengan hal-hal yang lain. 你不能用其他的东西来填满你的内心。 Ketika kasih Tuhan itu melimpah dalam hidup ini, 当上帝的爱丰盛的充满到你 biarkan 的生命 kasih 的时 itu 候， masuk, menerobos, menembus ruang-ruang yang tersembunyi itu. 你要让上帝的慈爱来穿透、填满你那个内心深处隐藏的地方。 Kasih itu membuat hidupmu penuh 上帝的爱使你的生命这个充满， dan puas. 你得到满足。 Kasih Tuhanlah yang membuat engkau bisa hidup dalam pengucapan syukur. 唯有上帝的爱，才使你在你的生命里 Engkau 有感恩的心。 menikmati semua pemberian Tuhan. 你会享受上帝所赐给 Semua 的一 berkat 切 Tuhan.，上帝所有的祝福， Enggak soal besar atau kecil, 不管是大或小， enggak soal banyak atau tidak banyak, 不管是多还是少， tapi kamu menikmatinya di dalam Tuhan. 但是你在主里面，你会享受到。 Yang kedua, 第二， setelah kau berterima kasih yang penuh, yang limpah itu, 当你从上帝已经得到那个丰盛的爱的时候， bagikan kasih itu, 你把你那所得到的丰盛的爱，把它分享出 teruskan 去， kasih itu, 你要继续传扬出去上帝的慈爱 alirkanlah，kasih itu 你要把上帝的慈爱流露出去， kepada lebih banyak orang. 给更多的人。 Di sana kepuasan yang Tuhan berikan makin melimpah dalam hidup kita. 在那里，你就会感受到上帝所赐给你的这个慈爱，你的生命会更感到满足。 Envy jauh dari diri kita. 嫉妒就会远离你的生命。 Kita mohon Tuhan tuangkan kasih itu dalam hatiku. 求主把他的慈爱赐给你， Maukah saudaraku? 你要吗？ Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 我们来低头祷告。 Saya mengundang Penatua Feni untuk boleh memimpin kita dalam doa meresponi firman Tuhan. Mari doa. 我们来祷告。 Bapa di dalam sorga, 我们在天上的父， kami sungguh bersyukur 我们非常的感谢 firman-Mu 你。 pada pagi hari ini yang disampaikan oleh gembala kami, Pendeta Erwin. 你像这个陈福文牧师所向我们所说的话， Suatu firman yang menegur setiap kami 你的话语已经责备了我们每个人。 untuk menjauhkan hati kami dari iri hati. 主啊，求你帮助我们，使我们的心远离嫉妒。 Suatu sikap tidak puas terhadap apa yang ada pada kami.
求主使我们也远离不满足的心， satu dosa yang tersembunyi 这个是一个隐藏的罪 yang bukan hanya menghancurkan hati Tuhan, 不只是这个破坏伤了主的心， tapi juga menghancurkan hati orang lain dan hidup kami sendiri. 但是它也是毁灭了别人，也是毁灭了我们自己。 Karena dengan iri hati, 因为如果有嫉妒， kami tidak bisa menikmati sukacita dari Tuhan. 我们没办法享受从主而来的喜乐。 Oh Tuhan, kami sungguh mohon anugerah-Mu. 主啊，我们求你的恩典， Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. 以你的恩典以慈爱充满我们的心。 Kuasailah seluruh ruangan dalam hati kami. 主啊，求你掌控我们的内心深处的每一个地方。 Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah. 主啊，求你以你丰盛的慈爱充满我们的心， Sehingga kami mampu menikmati sukacita dari Tuhan. 好让我们可以享受从主而来的喜乐， Mampu menikmati setiap berkat dari Tuhan. 能享受从主而来的每一个祝福。 Dan ajari kami ya Tuhan, 主啊，就教导我们， untuk mengalirkan kasih yang berlimpah itu 把从主而来的那个慈爱，把它 Kepada 流露出去， kepada orang-orang di sekitar kami. 给我们四周围的人。 Sehingga kasih itu menguasai kami. 因此，这个慈爱充满我们， Sukacita itu menguasai kami. 这喜乐也是掌管了我们， Memenuhi setiap relung-relung hati kami. 充满我们的内心深处。 Sehingga iri hati itu boleh sirna. 因此，这个嫉妒可以消失。 Tuhan, ajari kami untuk bukan saja memahami firman-Mu, 主啊，求你教导我们，不只能明白你的话， tapi menjalankan firman-Mu 但是我们求主给我们能力，行在我们的生 di 活 dalam 上， setiap langkah hidup kami, 在我们的生命中的每一个步， hari lepas hari. 一天过一天。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你， Kami panjatkan doa kami ini 我们祷告祈求， di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶稣基督的名， Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. 我们活的救赎主， Amin. 阿门。